sebuah rundingan politik yang sepatutnya menjadi jambatan persefahaman, namun akhirnya bertukar menjadi duri dalam daging. Salam sejahtera para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Hari ini kami bawakan satu berita bertajuk Saleh, tawaran GRS pada UMNO amat menyakitkan hati. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini bertarikh 5 September 2025. Tawaran Gabungan Rakyat Sabah GRS kepada UMNO untuk hanya bertanding di 8 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 dilihat sebagai sesuatu yang amat menyakitkan hati, sekaligus menggagalkan rundingan untuk membentuk gabungan, kata Bendahari UMNO Sabah Saleh Said Keruak. Jelasnya, rundingan dengan GRS menjadi sukar apabila BN hanya ditawarkan 8 kerusi, meskipun UMNO merupakan penyandang di 14 kerusi hasil kemenangan dalam PRN terdahulu. Asas rundingan agihan kerusi adalah jelas. Kerusi yang dimenangi pada PRN lalu kekal kepada parti asal, incumbency rule. Jika ada pertindihan dan pertukaran, ia mesti diselesaikan melalui persetujuan swap rule. Prinsip ini adil dan logik, katanya pada satu hantaran di media sosial hari ini. Dengar cerita, ada seorang pemimpin utama parti komponen GRS yang mengatakan bahwa 8 kerusi itu pun sudah terlalu banyak untuk BN. Kenyataan seperti ini amat menyakitkan hati, kerana ia seolah-olah tidak menghormati BN serta menafikan sumbangan dan kekuatan BN di Sabah. Katanya lagi, pemimpin UMNO itu turut menegaskan BN kekal dengan keputusan untuk tidak bersetuju dengan cadangan yang dianggap tidak adil dan merugikan. Pendirian yang selari dengan penegasan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi bahawa BN tidak akan berkompromi sekiranya asas fundamental sesuatu gabungan tidak dihormati. Saleh turut membandingkan rundingan BN sebelum ini bersama Pakatan Harapan PH yang menurutnya berjalan lancar sehingga kedua-dua gabungan terus bekerja sama di bawah kerajaan perpaduan. Sebenarnya BN sentiasa terbuka kepada perbincangan dengan sesiapapun dalam suasana muafakat dengan sentiasa mengutamakan kepentingan Sabah di atas segala-galanya, katanya lagi. Semalam, Zahid mengesahkan UMNO BN hanya akan bekerja sama secara eksklusif dengan PH bagi menghadapi PRN Sabah akan datang, sekaligus menolak sebarang kemungkinan kerjasama pra-pilihan raya dengan GRS. Pengumuman itu dibuat di Kota Kinabalu selepas mesyuarat tertutup pada malam Khamis, sekaligus menamatkan spekulasi sama ada akan wujud pakatan 3 penjuru antara BN, PH dan GRS. Ketua UMNO Sabah Bong Mokhtar Radin juga secara konsisten menolak sebarang kerjasama pra-pilihan raya dengan GRS dengan alasan pengalaman pahit serta janji yang dimungkiri dalam kerjasama terdahulu. Kenyataan Zahid itu turut menandakan perubahan daripada pendirian awalnya yang terbuka kepada kerjasama pilihan raya dengan parti lain, sambil menegaskan BN mesti mengekalkan peranan dominan dalam mana-mana gabungan. Pengumuman semalam dibuat kurang 3 minggu selepas beliau bertemu dengan pengerusi GRS, Ajiji Nur, dan pengerusi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim pada 18 Ogos lalu. Anwar sebelum ini menyebut bahawa keutamaan dalam rundingan adalah untuk mengelak pertembungan 3 penjuru yang boleh memecahkan blok kerajaan dan mengelirukan pengundi Sabah. Namun, sebagai reaksi terhadap pengumuman terbaru Zahid, Perdana Menteri turut berkata dia menghormati keputusan BN untuk tidak bekerja sama dengan GRS. Bagaimanapun,
Tegasnya, PH tidak tersepit dengan keputusan itu dan akan terus berbincang bagi mencari penyelesaian. Sementara BN membingkaikan gabungannya dengan PH sebagai eksklusif, PH sendiri mengambil pendekatan lebih fleksibel dengan meneruskan perbincangan bersama GRS. Pada Julai lalu, GRS secara rasmi mengumumkan kerjasama dengan PH. Perkembangan yang dilihat menguntungkan PH dalam PRN akan datang, di mana kedua-dua rakan gabungan itu tidak akan bertanding di kerusi yang telah dipilih. Dengan 73 kerusi di Dewan Undangan Negeri, GRS menyatakan ia bercadang bertanding di 55 kerusi, manakala BN pula menyasarkan sehingga 30 kerusi, membuka laluan kepada pertembungan tidak dapat dielakkan antara dua gergasi politik itu di banyak kawasan. Jika kita melihat sejarah politik Sabah, isu pembahagian kerusi ini bukanlah perkara baru. Sejak era PBS pada 1980-an, hinggalah kepada pertukaran kerajaan negeri yang berlaku beberapa kali selepas PRU 14, Sabah sering menjadi medan ujian rundingan kuasa antara parti tempatan dan pusat. Persoalannya kini, adakah prinsip incumbency rule yang diketengahkan Saleh boleh menjadi jalan tengah, atau adakah politik Sabah bakal sekali lagi dihantui oleh pertembungan sesama parti kerajaan? Dari sudut akademik, teori rundingan politik menyatakan bahwa apabila asas rundingan tidak seimbang, pihak yang merasa terpinggir akan memilih strategi keluar atau mencari gabungan alternatif. Justru, langkah BN berpaut secara eksklusif kepada PH mungkin dilihat sebagai langkah taktikal untuk mengekalkan maruah politik, walaupun berisiko membuka pertembungan sengit dengan GRS di lapangan. Lebih jauh lagi, keputusan ini juga menimbulkan persoalan tentang masa depan blok kerajaan di Sabah. Adakah pengundi akan melihat pertembungan ini sebagai tanda kelemahan perpaduan dalam kerajaan pusat, atau sekadar permainan strategi biasa dalam politik tempatan? Adakah kerjasama eksklusif BN-PH akan benar-benar memberi kestabilan, atau sebaliknya mengundang perpecahan undi yang boleh dimanfaatkan pihak lawan? Semua ini masih menjadi tanda tanya yang akan hanya terjawab di medan PRN kelak. Pohon meranti teguh berdiri, daunnya hijau menyapa angkasa. Janji bersatu bukan sekadar janji, rakyat menilai siapa yang setia. Jadi, apakah langkah BN, PH, dan GRS ini sekadar taktik sementara, atau bakal membentuk landscape politik Sabah yang baru untuk jangka panjang? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen, karena suara rakyatlah yang akhirnya akan menentukan. Sekian, kita jumpa lagi.